Hello guys, bersama saya lagi dalam Alright Nopa Channel. Panas sahabat semua. Ya, apabila fitnah daripada Muslimat MP daripada Parti PAS bakal disaman oleh pimpinan daripada DAP. Dan yang lebih mengejutkan adalah kenyataan ini kini sudah berada juga turut dilaporkan media di negara Singapura. Dan dikabarkan sahabat-sahabat semua, dikabarkan bahawa ya mereka Singapura ini telah pun membuat mengutus satu surat petition bahawa mereka akan mengambil tindakan terhadap kenyataan yang dibuat oleh MP daripada Parti PAS ini. Jadi inilah orang cakap kerana mulut santan binasa, kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan binasa. Jadi ini langkah pertama sudah diambil oleh pimpinan daripada DAP. Laporan polis telah dibuat dan seterusnya kerana kedegilan, kebangangan, kebodohan daripada ahli parlimen kepala batas ini yang membuat fitnah secara terang-terangan, beliau bakal berdepan untuk saman. Mungkin 100 juta atau 200 juta. Kalau Lim Guang Eng, kalau Lim Kit Siang, kalau Teresa Kok, kalau Anthony Lok, kalau ada satu lagi individu membuat saman, mungkin seorang 100 juta, mungkin dia boleh dapat 500 juta saman, sahabat-sahabat semua. Itu mungkin yang bakal berlaku kepada Muslimat ataupun ahli parlimen daripada PAS ini yang begitu degil untuk menarik balik maupun memohon maaf. Selepas 48 jam berlalu, DAP telah pun membuat laporan polis pada Mastura yang menjadi kaki fitnah ini, sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita ikuti kenyataan daripada mereka. Ketika permohonan maaf Siti Mastura Muhammad tidak tiba-tiba, pemimpin DAP telah tampil untuk membuat laporan polis terhadap anggota parlimen kepala batas itu. Ini semua gara-gara tuduhannya bahwa pengurusi DAP Lim Guang Eng mempunyai hubungan keluarga dengan pemimpin komunis Chim Peng dan Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Anggota Parlimen Bukit Bendera Shazlina Abdul Rashid membuat laporan itu di ibu pejabat polis daerah Brickfield di Kuala Lumpur hari ini. Dalam laporan yang kandungannya dikongsi dengan media itu, Sherlina berkata kenyataan Mastura melalui video YouTube yang tidak berasas, fitnah, palsu dan berniat jahat. Dr. Siti Mastura tidak memberi penjelasan atau memberikan bukti untuk menyokong semua tuduhannya walaupun diberi peluang kepadanya. Guan Eng sebelumnya memberikan tempo 48 jam yang tamat hari ini kepada Mastura untuk membuktikan dakwanya sebelum dia mengambil tindakan lanjut. Mastura dipercaya membuat dakwaan itu dalam program PAS di Kemaman Terengganu baru-baru ini. Dia turut mendakwa Guan Eng dan bapaknya Kit Siang juga mempunyai hubungan keluarga dengan ramai pimpinan DAP, termasuk seperti Setiausaha Agung DAP Anthony Lok, pengurusi Ngakoming, Teresa Kok, dan juga ex-afisio Ngako Ham. Sementara itu, Shalina dalam laporan polisnya percaya kenyataan itu merupakan kesalahan bawah Seksyen 504 pecah keamanan dan Seksyen 505C Kanun Keseksaan menyebabkan khianat awam. Katanya ia juga melanggar Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia serta Seksyen 499 Kanun Keseksaan kerana melakukan fitnah jenayah. Jadi, sementara itu dalam kenyataan media selepas itu, Selina mengingatkan Mastura tentang hadis yang menyebut bahawa Allah melaknat pihak yang menabur fitnah. Katanya, Mastura mungkin terlalu baru dalam politik Malaysia atau cukup terdedah kepada perkembangan isu semasa sehingga begitu dangkal akal fikirannya hatta sanggup memperjudikan reputasi sendiri sebagai seorang pembohong dan orang yang membangkitkan fitnah yang sedang tidur. Saya yang DAP ini tentunya tidak layak memetik ayat-ayat agama di mata Mastura. Namun saya percaya beliau lebih terpelajar tentang hal ini, sindir Shazlina. Beberapa wakil daripada rakyat DAP turut hadir menemani Shazlina di Balai Polis hari ini. Itu dia sahabat semua, antara kenyataan selepas mereka membuat laporan polis. Dan selain itu seperti yang saya katakan juga, pihak media Singapura juga telah pun membuat liputan berkaitan dengan fitnah, tuduhan yang dilakukan oleh ahli parlimen kepala batas daripada Parti PAS ini, yaitu Mastura. Dan juga dikabarkan mereka telah pun menghantar surat kepada kerajaan dan sekiranya perkara ini berterusan,
ya dipercayai. Ya, kita percaya dan membaca berita-berita di Singapura, mereka mengatakan ya bakal membuat ataupun membuat saman ya terhadap kenyataan. Singapura tidak teragak-agak untuk memulakan pendakwaan dan juga bantahan bersama pasukan peguam negara. Itu antara kenyataan yang turut dinyatakan di dalam portal berita negara Singapura itu. Inilah yang saya boleh katakan. Sudah tahu perkara itu salah, masih berdegil, tidak mau mohon maaf, tidak menarik balik. Akhirnya Singapura ya mungkin akan membuat saman. Begitu juga dengan beberapa ahli parlimen daripada DAP yang turut menjadi mangsa kepada fitnah ya kepada Muslimat PAS ini. Itu dia. Dan satu juga maklumat yang ingin saya kongsikan kepada kita hari ini adalah berkaitan dengan empat ahli parlimen dari Bersatu yang memberi sokongan kepada Perdana Menteri hari ini memohon kepada Speaker Dewan Rakyat ya untuk memohon tukar tempat duduk di Dewan Rakyat. Walaupun tidak masuk di kerusi bahagian kerajaan, tapi mungkin mereka duduk bersebelahan dengan ahli-ahli parlimen daripada penyokong kerajaan, sahabat-sahabat semua. Jadi mari kita ikuti apakah intipati berita ini. Jadi 4 ahli parlimen Bersatu yang menyuarakan sokongan kepada Perdana Menteri Anwar Ibrahim memohon agar tempat duduk mereka di Dewan Rakyat ditukar. Mereka adalah Zakri, Jeli, Iskandar, Suhaili dan juga Muhammad Azizi. Yang di-Pertua Dewan Rakyat Johari Abdul berkata, dia telah menerima surat daripada mereka berkenaan perkara itu hari ini. Bercakap dalam satu sidang media di Parlimen hari ini, Datuk Johari berkata dia akan melihat aturan dalam Dewan Rakyat sebelum membuat keputusan. Katanya, saya akan hubungi mereka ketika di Pavali akan ada pertemuan tak rasmi. Tengok macam mana saya baru terima surat hari ini, katanya. Seperti ahli parlimen Muar, Syed Saddiq, ya dia tak mau duduk sebelah kerajaan dan minta duduk di tempat yang lebih selesa. Macam keluarga. Dulu mereka tidur sebilik, tidur satu bilik, ya sekarang mereka nak pindah untuk tidur ke ruang tamu seluruh Johari. Sementara itu, Johari juga berkata kedudukan Syed Saddiq yang disabitkan bersalah oleh Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur atas 4 pertuduhan rasmi hari ini tidak berubah. Kata Johari, selagi ahli parlimen Muar itu belum menghabiskan proses undang-undang yang ada, dia tidak perlu mengosongkan kerusinya. Saya rasa dia ada 2 mahkamah lagi yang boleh digunakan bagi merayu, yaitu Mahkamah Rayuan dan juga Mahkamah Persekutuan. Ya, apabila kita lihat pagi tadi, ya Syed Saddiq juga Presiden muda didapati bersalah atas pertuduhan pecah mana, penyelewengan, harta benda dan pengubah wang haram yang dikaitkan dana Bersatu bernilai RM1.1 juta ringgit. Syed Saddiq merupakan bekas Ketua Amadah, Ketua Pemuda Bersatu. Bagaimanapun, Hakim Azhar Abdul Hamid hari ini membenarkan permohonan pihak pembelaan untuk menangguhkan pelaksanaan semua hukuman termasuk sementara menunggu kesnya yang dirujuk ke Mahkamah Rayuan. Itu antara perkembangan terkini ya daripada 4 ahli parlimen ya yang menyokong memberikan sokongan kepada Perdana Menteri kita. Dan yang pertama tadi, fitnah Muslimat MP PAS ya bakal berdepan untuk disaman mungkin 500 juta. Dan dikabarkan juga Singapura juga bakal mengambil tindakan terhadap fitnah dan tuduhan yang dilakukan oleh ahli parlimen kepala batas daripada parti PAS ini. Sangat memalukan. Inilah sikap dan juga perangai mereka, tidak habis-habis membuat fitnah. Apabila membuka siap mulut mereka, fitnah dilontarkan, menjajah fitnah dan sebagainya. Jadi itu pandangan saya, sahabat semua. Bagaimana pula dengan anda? Anda boleh berikan komen dalam ruangan komen. Jadi terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tak apapun kangkap 2 tahun keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian saja pada Orang Dapat Channel. Saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.